Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi apa khabar? Hari ini saya ada live menarik, satu perkongsian awal pagi. Ya, jadi jika anda ada soalan, anda tunggu isyarat saya sebelum anda bertanya. Okey. Sebelum itu, semalam saya telah membuat satu sesi live bersama tetamu undangan saya, Muhammad Hanif Katri Abdullah, dan kami telah membincangkan isu-isu berkait dengan pencalonan, khususnya pasca pencalonan PRU15 dan analisa awal. Jadi memang cukup menarik live itu, banyak persoalan terjawab, jadi sila ke sana. Okey, kalau anda scroll ke bawah, anda boleh rujuk live itu, atau anda maaf ya, bukan di Facebook, anda pergi ke YouTube Regi Jasiri Taudin dan anda boleh tonton di sana. Jadi tajuk live kita hari ini menarik ya. Tajuknya Anwar Zahid Waita, iaitu Waita Murti, dan bagaimana pengikut bosku dah kena game dengan Zahid. Okey, so ada 3 bahagian. Pertama, Anwar Zahid. Kedua, Zahid Waita Murti. Ketiga, bagaimana pengikut bosku dah kena game dengan Zahid. Okey. Jadi, pertamanya kita mula dengan Anwar Zahid. Jadi, saudara-saudari sudah pun mendengar pendedahan saya berdasarkan maklumat, risikan dan pelbagai maklumat lain berhubung kerjasama Anwar Zahid. Okey, itu maklumatnya, dan saya tak perlu ulang, anda boleh pergi rujuk di YouTube Regi Jasiri Taudin dengan tajuk yang seakan-akan sama. Beberapa video yang lepas anda cari sana, anda boleh jumpa. Okey. Jadi apa pun anda rujuk ke sana. Jadi tapi kita tolak buat live ini, kita tolak ya maklumat, risikan maklumat apa, kita tolak tepi. Okey. Dari sudut analisa rentetan peristiwa yang telah berlaku sejak selepas PRU14, memang cukup bahaya Zahid dengan Anwar ini, dan perkara ini sudah saya dedahkan semenjak selepas PRU14 lagi. Di sekitar bulan September, saya dedahkan mesyuarat rahsia Zahid di Jakarta bersama 5 ahli Parlimen UMNO atau Barisan Nasional dan 3 ahli MKT UMNO, di mana membincangkan kemungkinan UMNO masuk Pakatan Harapan ataupun bekerjasama dengan Anwar. Kemudian beberapa siri kerjasama diusahakan antara Zahid dengan Anwar, di mana Zahid membantu atau cuba membantu Anwar mengumpul akuan-akuan bersumpah menyokongnya pada ketika Mahathir masih lagi Perdana Menteri. Bermakna Anwar secara tidak langsung sedang cuba khianati Tun Mahathir kerana sanggup membincangkan atau mempertimbangkan kerjasama dengan Zahid, walaupun Anwar sebahagian daripada gabungan kerajaan, masih bersekongkol dengan kleptokrat. Dan apabila dia menerima keyakinan palsu daripada Zahid, kononnya ada cukup sokongan daripada Barisan Nasional, Anwar sentiasa membuat sidang media masa Mahathir masih lagi Perdana Menteri, kononnya dia ada sokongan yang cukup. Jika Anwar merupakan sebahagian daripada gabungan kerajaan, mengapa buat sidang media seolah-olah mencabar Mahathir? Alasan diberikan oleh otai-otai Anwar, kononnya ada perjanjian 2 tahun. Kemudian saya membongkarkan perjanjian tersebut yang jelas menunjukkan Anwar dan otai-otai dia menipu, tidak disebut tempoh. Dan kemudian Anwar tiba-tiba buat pusingan dia kata dia percaya Mahathir sepenuhnya dan memberikan Mahathir green light untuk menentukan bila dia hendak berundur. Tapi andai katalah 2 tahun, mengapa sebelum 2 tahun, andai kata Anwar, kita pegang pada kata-kata awal Anwar 2 tahun yang terbukti tidak benar ya, kalau dah kata 2 tahun, mengapa sebelum 2 tahun, semenjak tahun pertama Mahathir menjadi Perdana Menteri, malah beberapa bulan selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri, asyik memainkan isu peralihan kuasa, asyik buat sidang media untuk cuba menunjukkan kepada Tun bahawa anda ada sokongan majoriti.
Jadi kalau saudara-saudari nak tahu, semuanya adalah kerjasama Zahid Anwar, di mana Zahid mendapat bantuan, Anwar mendapat bantuan Zahid untuk cuba kumpul akuan-akuan bersumpah dalam UMNO. Tetapi Zahid selalu tidak berjaya. Okey. Kemudian akhirnya Pakatan Harapan tumbang. Mengapa Pakatan Harapan tumbang? Pakatan Harapan tumbang sebab Mahathir wajib secara berperlembagaan meletakkan jawatan apabila Bersatu keluar. Ya, baru-baru ini Muhyiddin beritahu, ini tidak benar, kami dah kumpul akuan bersumpah, kami setuju untuk jadikan Mahathir Perdana Menteri. Mahathir tolak. Okey. Ini adalah satu penjelasan bodoh, dangkal. Sebabnya, pertama sekali, apabila Bersatu keluar dan ada gabungan baru dengan majoriti baru, kira Mahathir hilang majoriti. Majoriti baru kita cerita kemudian. Bila hilang majoriti, wajib secara berperlembagaan Mahathir meletak jawatan, dan itulah yang dilakukannya. Kedua, Muhyiddin secara tidak langsung mengaku bahawa Mahathir diminta mengkhianati mandat rakyat. Sebab Mahathir bila bertanding pada PRU 14, dia bertanding dengan janji kepada pengundi yang akhirnya mengundinya dan memberinya mandat, ya, bahawa dia akan menentang kleptokrat. Jadi takkan nak setuju untuk jadi Perdana Menteri kleptokrat. So Mahathir letak jawatan. Dan sebab sebenar Bersatu keluar dari Pakatan Harapan, nak kata siapa bertanggungjawab, nak kata ini rancangan siapa, itu tolak tepi sebab ahli-ahli parlimen Bersatu takut Anwar ada rancangan nak jadi Perdana Menteri dan bersekongkol dengan Zahid. Okey. Jadi secara tidak langsung puncanya Anwar. Dan jangan lupa, pengkhianatan yang menjayakan langkah Sheraton juga melibatkan 10 hingga 11 ahli parlimen PKR. Okey. Anwar jangan cuci tangan dan kata dia tidak bertanggungjawab. Okey. Baik. Selepas langkah Sheraton, terus menerus ada kerjasama diusahakan, termasuk di Perak, di mana apabila terbongkar kerjasama atau usaha sama yang diusahakan antara DAP, PKR dan UMNO, akhirnya mengaku Zahid ada perbincangan jajaran politik baru. Kemudian terbongkar pula audio perbualan Zahid dan Anwar. Jadi bila kita dengar audio itu, saya mendengar audio itu, persepsi memang jelas ditimbulkan bahawa Anwar sedang campur tangan dalam isu-isu UMNO dengan mengajar Zahid. Ya, okey. Akhirnya Zahid dalam satu mesyuarat mengaku audio itu tulen, betul, sahih. Kemudian ada isu surat sokongan rahsia kepada Istana Negara, di mana Zahid menzahirkan sokongan terhadap Anwar secara rahsia, juga ditandatangani oleh Najib, dan menipu Istana kononnya seluruh Barisan Nasional sokong Anwar. Dan akhirnya bila terbongkar, bukan hanya ramai MP Barisan Nasional terkejut, ya, Zahid dalam satu mesyuarat mengaku bahawa dia menandatangani surat sokongan terhadap Anwar, sekaligus bermakna Barisan Nasional ditipu, kononnya no Anwar, no DAP. Jadi rentetan peristiwa ini semua menunjukkan kepada kita Zahid dan Anwar bahaya. Risiko amat tinggi ada usaha sama untuk kerjasama, ada perjanjian untuk kerjasama lepas PRU. Dan semua rentetan peristiwa ini adalah sejarah yang turut mencadangkan bahawa risiko amat tinggi DAP mungkin akan kerjasama dengan UMNO, dan Zahid kluster mahkamah akan setuju kerjasama dengan DAP kerana terdesak. Memang terdesak, sebab kalau orang nak buat pilihan raya awal, ya, sedangkan dah tahu ini musim banjir, sedangkan dah tahu parlimen wajib bubar pada Julai 2023, mesti ada sebab yang baik untuk adakan pilihan raya. Dan sebab paling utama semestinya adalah kami tahu kami akan menang besar dan boleh bentuk kerajaan yang jauh lebih stabil. Tetapi adakah kepastian ini diberikan oleh Zahid? Tidak. Sebaliknya, dia sentiasa memberikan alasan bercanggah dan pernah mengaku bahawa dia tidak yakin Barisan Nasional boleh menang, tetapi tetap mahu pilihan raya. Dan pengakuan itu dibuat sekali lagi apabila Zahid berkata
kita tunggu lepas pilihan raya, dia sanggup buat apa sahaja demi bentuk kerajaan. Jadi nampaknya rakyat tu dah ditipu. Pilihan raya ni tidak ada kaitan dengan keyakinan Barisan Nasional nak menang. Pilihan raya ni hanya nak selamatkan Tengku Zaid. Okey. Jadi kita lihat risiko ini teramat besar. Kalau dulu di Perak ada usaha sama, perbincangan puak kleptokrat dengan DAP, puak kleptokrat dengan PKR untuk cuba bentuk kerajaan, benda ni boleh berlaku sekali lagi. Kerana jangan lupa, bila kita cerita kluster mahkamah, dalam DAP pun ada kluster mahkamah, dalam MUDA pun ada kluster mahkamah. Minta maaf kena kata. Okay? So jadi tidak mustahil. Baik, kemudian kita buat kiraan. Anda mungkin bertanya, mengapa Zahid begitu yakin untuk membuat pilihan raya ni? Okey. Kita lihat pada PRU 14. Pada PRU 14, Pakatan Harapan menang 113 kerusi. Ya. Jika ada soalan, anda boleh bertanya sebentar lagi, ya. Saya tunggu saya beri isyarat. Jadi Pakatan Harapan menang 113 kerusi. PKR menang 47, DAP menang 42, Amanah menang 11 dan Bersatu menang berapa? 13. Okey. Kemudian Pakatan Harapan bekerjasama dengan Warisan dan ini menjadikan jumlahnya 121. Baik. Anda ikut saya, ya. Saya ulang, ya. Pada PRU 14, PH menang 113. 13 daripada kerusi ini disumbang oleh Bersatu. Okey. Baik. Dan pada PRU 14, Barisan Nasional menang berapa? 79. Tetapi saudara-saudari, 79 ni merangkumi UMNO 54, MIC 2, MCA 1 dan lain-lain 22. Lain-lain ni termasuk Sabah dan Sarawak. Tetapi ingat tak saudara-saudari, akhirnya semua parti-parti Sabah, Sarawak dan parti-parti lain termasuk gerakan dia keluar daripada Barisan Nasional. Akhirnya tinggal 3, UMNO, MCA, MIC. Yang lain semua keluar. Ya. Jadi apabila semua keluar dan juga daripada UMNO, beberapa MP lompat masuk ke Bersatu. Kenapa melompat masuk? Kerana tidak tahan dengan kepimpinan UMNO. Ya. Tinggal berapa di Barisan Nasional sekarang? 40. Okey. Jadi 40, ya. Kita sedia maklum dengan semua tinjauan Barisan Nasional kini berada dalam keadaan paling teruk dalam sejarah. Penerimaan paling teruk dalam sejarah. Kalau lihat tinjauan-tinjauan, dialah duduk paling bawah. Ya, tinjauan-tinjauan yang saya lakukan tak mampu mencecah 8%, 7%. Tinjauan-tinjauan lain kalau juga menunjukkan BN paling rendah. Jadi sekarang dia ada 40 kerusi. Dan dengan kemarahan yang sedia ada rakyat terhadap kluster mahkamah, kleptokrat dan sebagainya, ditambah pula tinjauan ni semua dibuat sebelum Zahid bertindak memancung heavyweight dalam UMNO. Ditambah pula dengan tindakan terdesak Zahid ni, ditambah pula dengan boikot besar-besaran dijangka berlaku dalam banyak kawasan parlimen Barisan Nasional dan juga boikot besar-besaran akar umbi yang akan menjurus kepada undi dendam yang akan mengalir keluar daripada Barisan Nasional. Adakah saudara-saudari percaya bahawa BN boleh kekalkan 40 kerusi ni? Mustahil. Baik. Jadi BN tidak dijangka akan dapat 40 kerusi, dia akan dapat jauh kurang. Okey. Sekarang kita lihat, ya. Kita lihat. PH dulu dengan Bersatu dia dapat 113 kerusi boleh bentuk kerajaan. Kita buat satu andaian saudara-saudari, buat seketika. Andaiannya PKR akan dapat jumlah kerusi yang sama iaitu 47, DAP akan dapat jumlah kerusi yang sama iaitu 42 dan Amanah akan dapat jumlah kerusi yang sama iaitu 11. Maknanya PH hanya memerlukan 13 lagi kerusi yang dahulunya disumbang oleh Bersatu untuk bentuk kerajaan. Jadi 13 ni, andai kata PH bekerjasama dengan Barisan, adakah Barisan boleh dapat 13 kerusi? Saya rasa boleh. Jadi andai kata Barisan mendapat 13 kerusi dan PH, PKR, DAP dan Amanah kekal dapat jumlah kerusi yang sama seperti dalam PRU 14,
maka PH dengan BN semestinya boleh bentuk kerajaan. Tapi persoalannya, adakah PKR akan kekal dapat jumlah kerusi yang sama seperti PRU 14? Tidak. Tinjauan-tinjauan semuanya menunjukkan PH juga akan jatuh teruk. Tapi tidak seteruk BN, tapi jatuh. Jadi jika PKR jatuh 50% katakan. Sebab kalau kita lihat trend dia, PKR memang jatuh teruk. Dan DAP kekal, amanah kekal. Jadi jika PKR jatuh, dia hilang 24 kerusi, adakah BN mampu mendapat 24 campur 13 iaitu 37 kerusi? Saya rasa tidak. Saya rasa susah. Jadi jika BN tak boleh dapat 37 kerusi, ya, maka tidak boleh bentuk kerajaan. Tetapi ini adalah terlalu satu kemungkinan, ya, tetap BN dengan PH boleh bentuk kerajaan. Lebih-lebih lagi jika mereka berdua boleh mempengaruhi GPS untuk bersama mereka bentuk kerajaan. Jadi atas dasar itu Zahid yakin untuk bubar parlimen, ya. Sebab dia tahu BN akan kena teruk, Anwar tahu PKR akan kena teruk. Tetapi jika GPS membantu, dia boleh bentuk kerajaan. So saudara-saudari, misi di dalam PRU 15 ini bukan sekadar nak beralih kepada parti-parti alternatif. Misi dalam PRU 15 ini adalah untuk memboikot, untuk memastikan BN yang dah sedia mudarat hangus terus dan PKR hangus terus. Ada yang berkata memang akan hangus, PKR memang akan hangus Barisan Nasional. Tetapi saya perlu beritahu bahawa jangan ambil risiko untuk membenarkan satu kerjasama diusahakan antara BN dengan PH yang kalau anda tanya saya percaya kemungkinan ini berlaku hampir 100%. Ya. So satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid dan kleptokrat UMNO. Baik. Okey. Satu undi untuk PH adalah satu undi untuk kleptokrat UMNO dan Zahid. Saya rasa anda perlu kongsi perkara ni dan saya rasa ramai sudah tahu. Kedua, ingat tak saudara-saudari, lepas PRU 14 ketika berlaku kematian Adib, ya, kematian Adib dipolitikkan tak tentu hala oleh pada ketika itu Puak Pembangkang. Puak Pembangkang ni terdiri dari UMNO, PAS dan sebagainya pada ketika itu. Dan semuanya disalut dengan retorik Islam, ya, penentangan terhadap Islam. Ini dari satu sudut saya tidak tolak sebab saya sendiri pada masa itu berjuang demi mendapatkan demi keluarga Adib, ya. Tetapi pada masa itu saya ingat perarakan ISET. Memang saya ingat saya ada di situ. Malah di Sogo saya lah antara yang berucap ucapan panas, ditonton oleh lebih 100,000 orang. Saya tahu ucapan-ucapan panas, pedih di sana oleh ahli-ahli UMNO yang mendesak dengan kata-kata retorika yang bersifat resis untuk Waita Murti letak jawatan. Di belakang dia duduk pemimpin UMNO termasuk Najib. Dan UMNO secara rasmi juga ada membuat, bukan hanya UMNO Pusat, UMNO Terengganu dan sebagainya, ada membuat desakan secara terbuka menerusi media tuntut Waita Murti letak jawatan disebabkan kematian Adib. Tetapi hari ini apa berlaku? Anda bergolek di jalan, dia kerahkan sentimen perkauman, ya, menentang Waita, tetapi hari ini Zahid dan Waita berpeluk-pelukan. Ini bukannya serangan terhadap Waita. Cuba anda yang bergolek-golek di jalan demi kononnya mempertahankan Islam dan sebagainya, disebabkan termakan dengan kata-kata UMNO, cuba anda tanya Zahid, what are you doing peluk Waita? Sebab Zahid takut
Undi Melayu nampaknya beralih dari UMNO. Kalau lihat tinjauan, ianya akan beralih ke Pejuang, Bersatu dan PAS. Dia takut. Jadi dia nak berbaik dengan kaum India. Cuba tanya Zaid. Ya. Ketiga, pengikut bosku. Fenomena bosku dah pudar. Itu nyata. Okey. Tetapi apabila anda lihat individu-individu yang dicantas, ada di antaranya heavyweight yang cenderung ke arah bosku. Kemudian ada orang akan kata, Regi, anda mengarut sebab Isham Jalil dicalonkan. Isham Jalil cerita lain. Isham Jalil, dia pernah menjawat jawatan tertentu di UMNO Selangor. Jadi bila dia ada masalah dengan Noh Omar dan Noh Omar menyingkirkan dia, jadi untuk membalas Nur Omar ni sebagai balasan, Zahid tarik masuk dalam MKT. Lebih-lebih lagi pada masa itu Zahid perlukan sokongan orang-orang dalam MKT yang berpihak kepada PRU awal. Ya. Jadi dia singkir Tajuddin, dia singkir dia ni, dia masuk Isham Jalil. So itu one off. Tapi bila berlaku pencalonan, ramai yang condong ke arah Najib tidak dicalonkan. Saya tak tahulah ada satu lobak tu, ada tak dia nak bertanding. Saya tahu di mahkamah memang ada disebut dalam mahkamah tolong nak tangguh hukuman ke apa sebab nak bertanding, tapi adakah dia tidak dicalonkan sebab kes mahkamah ke apa, saya tak tahulah. Tapi nampaknya tak ada pun sebut bosku. Zahid pun tak sebut bosku. Ya. Jadi sebenarnya pengikut-pengikut bosku ni semua dah kena game dengan Zahid. Sedarlah anda sudah kena game. Okey. Tak akan sebut bosku. Bosku ni tak ada dalam agenda. Seolah-olah sudah tidak wujud bosku. Seolah-olah dalam penjara tu tak ada orang. Memang saya setuju dengan pemenjaraan Najib, tapi itu cerita lain. Anda lihat ya, baru di penjara, lepas tu Zahid buat ucapan, duk nangis, lepas tu dah lupa. Ini Zaid Hamidi. Siap dengan ada orang-orang kuat bosku yang tidak menjadi calon. Okey. Last sekali saya nak bertanya, pencalonan sudah berakhir. Where is janji Zahid no Anwar no DAP dalam manifesto yang saya tuntut selama ni? Mengapa takut? Dan tanya Anwar, mengapa takut sampai sekarang tak serang kleptokrat lagi? Okey. Saya ulang saudara-saudari sebelum saya akhiri live ni. Satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid dan kleptokrat. Terimalah realiti ini. Ya. Dan jika anda ingin pembaharuan dalam negara, saya tidak suka sebut tapi terpaksa sebut untuk menguburkan terus kleptokrat ni, terpaksa menolak Pakatan Harapan. Jadi pilihan yang ada hanyalah GTA dan Perikatan Nasional dan warisan. Ya. Dan berdasarkan tinjauan sudah ada kebangkitan ke arah itu. Sehingga kita berjumpa di lain masa, saya akan ambil soalan di sesi petang nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.